Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang berikutnya daripada Kitabul Janaiz 454 atau 518 berdasarkan cetakan As-salatu 'alal mahdud. Bab ni salat atas orang yang dikenakan hukuman had, hudud. Wa an Buraidah radhiyallahu an fi qissatil Ghamidiyah allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi rajmiha fi zina qala thumma amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat. Rawahu Muslim. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu fi qissati al-Ghamidiyah, dalam kisah al-Ghamidiyah allati amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Nabi perintahkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam birajmiha fi zina, untuk merejamnya kerana zina. Qala, katanya, thumma amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat. Kemudian amara biha, diperintahkan dengannya, fasulliya 'alaiha, maka disolatkan atasnya, wa dufinat, dan dikebumikan. Rawahu Muslim. Qissat al-Ghamidiyah ni nanti akan datang lagi dalam bab hudud. Akan datang dalam bab hudud. Perempuan Ghamidiyah ni semua kita dah biasa dengar dah cerita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Datang seorang perempuan Al-Ghamidiyah. Ghamid daripada penama Ghamidiyah tu nisbah kepada tempat dia lah, Ghamid. Itu Al-Ghamidiyah ni dia satu tempat dekat Mekah sanalah. Exactly kat mana tempatnya aku bukan orang Mekah lah. So Ghamid, maka perempuan ni datang daripada kawasan tu, Ghamidiyah. Yang mana dia ni, kisahnya dia datang kepada Rasulullah SAW lepas dia mengandung. Maksudnya dia mengandung dan dia datang kepada Rasulullah dan dia iqrar ataupun dia i'tiraf, dia buat zina dan dia jumpa Nabi, dia kata dia mengandungkan anak zina. Maka Nabi SAW pendeknya diperintahkan untuk direjam. Panjangnya apabila dia datang dia mengandung, Nabi SAW perintahkan kepadanya balik dulu, biar sampai baby tu beranak dulu. Lepas dah beranak, dia datang lagi kepada Rasulullah SAW dan dia kata dah beranak dah anak ni, so bolehlah hukuman atas dia. Nabi kata pergi balik dulu, pergi nyusukan dia. So nyusukan baby 2 tahun. So lepas 2 tahun dia datang lagi. Bila dia datang lagi kepada Rasulullah, dan Nabi pun menjatuhkan hukuman rejam atas dia. Kalau sekiranya dia lepas tu dia lari, katalah satu orang perempuan ditangkap ataupun datang kepada hakim, dia kata dia mengandungkan anak hasil zina. Kemudian hakim pun kata pergi balik dulu, pergi beranak dulu. Pada beranak, katalah dia tak datang dah.
Mungkin dia balik itu, kemudian dia fikir, tak maulah buat senyap dah. Dia pun bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Islam pun tak suruh pergi kerja lah. Islam pun tak suruh pergi kerja. Balik pula lepas dah beranak tu pergi nyusu pula 2 tahun. Badan nyusu 2 tahun tu ada saja, boleh saja dia ni lari. Tapi tak, oleh kerana dia ni nak supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuhkan hukuman atas dia. Maka oleh kerana dah datang kepada Rasulullah, kemudian dia suruh balik, datang lagi lepas beranak, kemudian balik, datang lagi lepas menyusu, maka Nabi pun menjatuhkan hukuman rajam. Summa amara biha fasulliya 'alaiha wa dufinat. Kemudian Nabi perintahkan amara biha fasulliya, dan disalatkan atas jenazahnya, wa dufinat, dan ditanam. Fihi dalilun ala annahu yusalli ala man qutila bihaddin wa laysa fihi annahu sallallahu alladhi salla alaiha. Maka fihi dalil, kata al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, maka ia dalil menunjukkan annahu yusalli ala, maka dalil menunjukkan disalatkan atas jenazah ataupun mayat yang mati disebabkan hukuman hudud. وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهَا. Dan dia kata وَلَيْسَ فِيهِ, dan tidak ada di dalam riwayat ini annahu adalah Nabi SAW salat atas jenazahnya. Maka difahami daripadanya amara biha, Nabi perintahkan dia ni fasulli alaih. Maksudnya apa? Nabi perintahkan salat atas jenazahnya. Zahirnya Nabi tak solat. Zahirnya Nabi tidak solat atas jenazahnya. Nabi perintahkan untuk solat. Waqad qala Malikun, berkata Malik, innahu la yusalli al-imamu ala maqtulin fi haddin lianna al-fudala la yusalluna ala al-fusaq zajran lahum. Maka kata Malik, innahu la yusalli al-imam, imam tidak salat ala maqtuli fi haddin, itu atas orang yang mati atas hukuman hudud. Imam tidak salatkan jenazahnya. Li'anna al-fudala, kerana al-fudala, orang-orang al-fudala maksud orang-orang yang ada kedudukan, orang mulia, la yusalluna 'ala al-fusaq, tidak salat atas orang fasik. Zajran lahum, sebagai suatu zajran lahum, sebagai suatu balasan untuk dia. زجرا لهم. كذا في الشرح لكن قد قال صلى الله عليه وسلم في الغامدية. Begitu juga في الشرح. Saya baca daripada Subulus Salam. So daripada Subulus Salam, kalau al-Imam Subulus Salam adalah antara syarah yang masyhur kepada kitab Bulughul Maram oleh al-Imam Amir San'ani. Al-Imam Amir San'ani dia dinamakan kitab dia Subulus Salam. Fi syarhi Bulughil Maram. Kata Al-Amir San'ani, kada fi syarhi, begitu juga dalam syarah. Okey, siapa yang ada kitab Subulus Salam, apabila Al-Imam Amir San'ani kata fi syarhi, dalam syarah bermakna syarah itu merujuk kepada kitab Badrut Tamam. Badrut Tamam hak ini yang ditulis oleh Al-Maghrabi, Qadi Abu Husain Al-Maghrabi. Qadi Abu Husain Al-Maghrabi ni guru kepada Al-Imam Al-San'ani. Asal kitab Subulus Salam ni adalah ringkasan kepada kitab Badrut Tamam. Asal Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram oleh Al-Imam Al-San'ani ini adalah ringkasan kepada kitab Al-Badrut Tamam oleh Qadi Abu Husain Al-Maghrabi, yang meninggal wafat 1119 Hijrah. 1119 Hijrah. Dalam bila dia kata qala fi syarhi, bermakna apa yang guru dia sebut dalam kitab Al-Badrut Tamam lah. So Al-Badrut Tamam ni pula, kalau kita baca pula Badrut Tamam, dia kata qala al-musannif, berkata musannif siapa? Berkata penulis. So maksudnya Al-Hafiz Ibnu Hajar lah. Al-Hafiz Ibnu Hajar. Begitu juga fi syarah.
So maksudnya dalam Subulus Salam biasanya ayatnya sama dalam Badrut Tamam. Tinggal lagi dia ringkas. Dia lagi ringkas guru dia tulis. Hak ni pun apa nama cetakan yang saya ada ni pun hak ni cetakan yang kedua tahun 2000 agak susah nak dapat kitab ni. 2005. So cetakan ni ditahqiq oleh satu orang apa nama lah. Dr. Muhammad Syuhud Khirfan. So ni tahqiq dia lah. Dia nak cari kitab Badrut Tamam ni, dia pergi ke Sana'ani. Dia pergi ke apa nama Yaman, Sana'a. Biasanya ulama muhakkik ni kan yang tahqiq kitab ni. Biasanya orang dalam bidang hadis, betul tak? Dan kebanyakannya adakah Musalafi ataupun tidak? Tak. Tahqiq banyak orang buat, semua orang buat. Tahqiq boleh jadi di manhajnya salaf, boleh jadi manhajnya tidak salaf. Ulama-ulama Asy'ariyah juga banyak juga yang tahqiq lah. Syekh Al-Umari muhaddith. Tapi dia Asy'ariyah lah, dia sufi. Siddiq Al-Umari. Abu Ghuddah juga. Dia Asy'ariyah. Seorang muhaddith juga, tapi dia Asy'ariyah. Abu Fattah Abu Ghuddah antara seorang hayat kibar ulama kat Saudi tu, Syekh apa nama dia, datang Malaysia tu, apa nama lah, tak tahu, saya tak pasti adakah dia masih dalam kibar ulama ke tak, anak murid dia. So dia berguru juga dengan apa nama Abu Fattah Abu Ghuddah tu. Dia duk cerita tentang Abu Ghuddah tu, kemas orangnya dan sebagainya. Tapi kalau tengok Abu Ghuddah tu bukan calang-calang jugalah. Tinggal lagi ialah yang buat kerja tahqiq ni, maksudnya dia tak terhad lah kepada manhaj salaf saja, sebab ramai orang buat tahqiq. Tahqiq ni maka dia meneliti, dia tengok daripada daripada manuskrip. So manuskrip hak kawan ni tadi, dia pergi ke Yaman. So bila dia pergi ke Yaman, maktabah dekat sana, dekat Sana'a, maka dia tahqiq kepada manuskrip Al-Badrut Tamam. Wallahu alam, dulu waktu saya mengaji dengan Dr. Habib, dia pernah kata seolah-olah macam Al-Badrut Tamam ni macam hilang kitab ni. Maksudnya tak jumpa. Wallahualam, sama ada tak jumpa tu bermakna mungkin tak banyak maktabah yang ada, sehingga hak yang muhaqqiq Dr. Mahmud Khirfan ni, dia pergi ke Yaman. So bila dia pergi ke Yaman, dia jumpa dan dia minta untuk ditahqiq kitab ni. So orang sana sangat menggalakkanlah, antaranya cucu kepada Al-Maghrabi ni, cucu Qadi Husi Al-Maghrabi ni juga tolong dia. So bila dia ni ada dalam 5-6 jilid. Al-Badrut Tamam ada dalam 5-6 jilid. So dulu kalau kita baca Subulus Salam, qala fi syarhi, tak jumpa kitab ni, tak tahu fi syarah, tak nampak kitab ni. So bila dia kata fi syarah, maksud fi syarhi, berkata dalam syarah, bermakna Al-Badrut Tamam. So Al-Badrut Tamam adalah guru kepada Al-Imam Al-Sana'ani yang juga mensyarahkan kitab Bulughul Maram. Kemudian datang Al-Sana'ani, dia ringkaskan daripada guru dia punya kitab, maka dia buat Subulus Salam. Yang biasa saya baca Tawdihul Ahkam, hak ni lagi lah Syekh Bassam lah. Syekh Bassam ni sebab dia dalam bentuk point. Syekh Bassam dia buat dalam bentuk point, buat macam muzakirat kelas. So point 1, point 2, point 3. Kalau Badrut Tamam dia gitu sajalah, gitu. Tapi dia bubuh tajuk, dia bubuh bab. Adapun Al-Imam Sana'ani juga ringkas. Banyak sangat. Ramai yang mensyarahkan kitab Bulughul Maram. Kalau metod setiap orang mensyarah tu, kalau dia ahli hadis macam kita kenal Syekh Sa'di kan. Dia bukan dia Hanbali lah kan. Jadi kalau dia syarah, dia akan ringkat ataupun akan ada Depends.
Sebahagian yang mensyarahkan kepada dia syarah ikut mazhab dia. Tapi depends juga. Ada yang syarah ikut mazhab dia, kemudian dia keluar dia punya kesimpulan. Yang kesimpulan tu dari dia. Tarjih dia. Ada yang dia syarah ikut mazhab saja. Dia tidak tarjihkan mana-mana mazhab yang lain. Dalam mazhab kita, Imam Nawawi ada minhaj. Minhaj. Yang mensyarahkan minhaj punya belambok. I'anatul Talibin, Mughnil Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Itu semua syarah kitab yang sama. Syarah kitab Imam Nawawi, Al-Minhaj, yang semua tu syarah berdasarkan mazhab Syafi'i lah. Ada yang mensyarahkan berdasarkan mazhab dia, tapi last sekali tarjih dia. Seperti Ibn Uthaymin. Syekh Saleh Ibn Uthaymin dalam Syarah Mumti'. So, Syarah Mumti', dia syarah baca tu macam Hambali lah. Hambali. Last sekali dia punya pandangan beza daripada Hambali. Tak banyak lah. Sebanyaknya mereka iktimad atau ikut mazhab lah. Tapi macam Syekh Ibn Uthaymin banyak jugalah yang dia tarjih. Dia last sekali tu dia tarjih apa yang pandangan dia lah. Tak adalah kalau Syekh Albani. Kalau Syekh Albani lebih kepada hadis tu lah, dihukumkan kepada hadis lah. Kadza fi syahri lakin qad qala sallallahu alaihi wasallam fil ghamidiyah. Okey, dia kata tadi seolah-olahnya dalam hadis ni dia kata Nabi perintahkan untuk solat atas ghamidiyah. Dalam sebagai riwayat dia kata innaha tabat, perempuan ni telah bertaubat. Tabat sebab banyak kes juga apabila Nabi SAW tak bagi orang mencela, ada orang mencela. So bila ada orang mencela dia kata apa orang ni berzina dan sebagainya, maka Nabi kata innaha tabat, dia telah bertaubat. Dan taubatnya itu lau qasamat, kalau dibahagi-bahagikan di antara ahli Madinah cukup. Maksudnya suatu endorsement daripada Nabi. Kau jangan cakap macam-macam. Dia telah pun bertaubat kepada Allah dan dia telah dikenakan hukuman hudud. Maka bila dia telah dikenakan hukuman hudud, lepas. Dan dia tak ada lagi dah, maksudnya zero. Hari akhirat tak ada dah. Sebab dia telah kena di dunia. Au nahwi hadzal lafaz wa lil ulama khilaf fil salati ala al fusaq. Tapi masalah dalam ni akan ada khilaf di kalangan para ulama tentang salat atas fusaq. Berikutnya. Nanti kita sambung. Wa an Jabir ibn Samurah, daripada Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bi mashaqisa falam yusalli alaihi. Daripada Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi dibawakan kepadanya dengan seorang lelaki birajulin qatala nafsahu, bunuh diri, bimashaqisa. Mashaqis suatu alat senjata tombak yang ada mata lah. Dia terjemah apa situ? Anak panah. Tapi kalau kita tengok mashaqis, dia lebih kepada macam tombak, dia punya tajam tu agak besar lah. Kalau panah dia kecil kan. Falam yusalli alaih, falam yusalli alaih, dan tidak disolat ke atasnya. Dan tidak disolat ke atasnya. Berkata Syekh Al-Maghrabi dalam kitab Al-Badrut Tamam, tajuknya la salata ala qatil nafsihi. Tidak ada salat atas orang yang bunuh diri. Tidak ada salat atas orang yang bunuh diri. Maka hadisnya hadis Jabir ibn Samurah radhiyallahu an. Apabila dia sebut falam yusalli alaih, tidak disolatkan atasnya. Qala al-Khattabi wa tarkus salati alaihi ma'nahu, dan meninggalkan salat atas orang yang bunuh diri ini maknanya al-uqubatalah, sebagai suatu balasan kepada dia. Sebagai suatu balasan untuk dia. Dia bunuh diri, dia buat satu dosa, maka tak payah semayang atas dia. Macam itulah.
Kemudian waqad ikhtalafa an-nasu fi hadha, ulama khilaf tentang masalah ni. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz tidak melihat salat ala Umar bin Abdul Aziz berpandangan tidak solat atas orang yang bunuh diri. Begitu juga Al-Imam Al-Auza'i, dan begitulah banyak fuqaha juga menyatakan salat atasnya. Banyak juga fuqaha yang menyatakan salat atas orang yang bunuh diri. Wa qalu fi hadzal hadis, dan mereka sebut tentang hadis ni, innahu salla alaihi sahabah. Ni mayat yang bunuh diri ni, salat jenazah atasnya adalah para sahabat. Qalu, mereka kata, wa hadza kama taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala man mata wa alaihi dain. Sama juga dalam kes orang yang tak bayar hutang. Maka bila tak bayar hutang, Nabi kata kamu solat atas mayatnya. Kan? Maka dia kata sahabat solat atas mayat dia ni, tapi Nabi tak. Nabi tidak. Yang Ghamidiyah tadi tu nampak macam Nabi tak solat, tapi dalam lafaz-lafaz yang lain macam Nabi solat atas Ghamidiyah. Berdasarkan yang kita sebut juga tadi, inna tabat, perempuan ini telah bertaubat kepada Allah. Dan kalau taubatnya itu dibahagi-bahagikan kepada ahli Madinah, cukup. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi solatlah atas mayat Ghamidiyah, iaitu yang telah kena hukuman hudud. Adapun hak ni, kawan ni bunuh diri. So bunuh diri, Nabi tak solat atas mayatnya, tapi para sahabat solat atasnya. Qultu, in sabata, kalau sekiranya sabit yang didakalkan bahawasanya itu adalah perintah Nabi SAW kepada ashabahu, para sahabatnya, bisalati ala, bagi salat atas orang yang bunuh diri ni, summa hadzal qawlu wa illa fara'yu Umar ibn Abdul Aziz awfaqu bil hadis. Dia kata kalau dak bermakna pandangan Umar bin Abdul Aziz itu lebih tepat dengan hadis ni. Maksudnya tak disolatkan mayatnya. Ama ana fala usalli alaih. Dalam riwayat An-Nasa'i disebut ama ana, adapun aku tak solat atas dia. Bermakna sahabat solat. Sahabat solat, adapun aku tak solat atasnya. Farubbama akhadha minha anna ghairahu shalla alaih. Maka diambil daripadanya, maka orang hak selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka salat atas mayat hak yang bunuh diri ni. Berkata para ulama, as-salatu 'alal amwat syari'ah sabitatun thubutan. Salat atas jenazah ni suatu syariat yang sabit dan sangat jelas dalam hadis salat atas jenazah ni. Falam yatrukus salatu fi ayyamin nubuwah, pada zaman kenabian tak ada siapa pun yang tak disolatkan atasnya. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, Nabi SAW ma tarakas salat, tidak meninggalkan salat atas siapa-siapa pun, melainkan orang hak yang bunuh diri ni tadi, hadis ni, melainkan orang yang bunuh diri ataupun alal ghal. Qala Syekhul Islam, man kana mudhihiran lil islami fa innahu yajri alaihi ahkamul Islam adh-dhahirah. Berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, sesiapa yang menzahirkan Islamnya, siapa yang menzahirkan Islamnya, maka hukumnya kita jalan atas zahirnya. Jalan atas zahir, maksud solat. Min taghsilihi, sama ada mandikannya dan solat atasnya dan menanamnya di dalam perkuburan orang Islam dan selain daripadanya. Amma man alima minhu nifaq, adapun orang yang orang tahu daripadanya itu nifaq, munafik dan zindiq, fa innahu la yajuzu liman alima zalika, tak boleh bagi orang yang tahu itu salat atasnya. Minhu as-salatu alaihi wa in kana mudhihiran lil Islam, walaupun dia itu menzahirkan Islamnya. Berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, secara umum salat kita tak tahu, tapi kalau kita tahu dia ni merepek, nifaq, zindik, nampak benci Islam waktu hidupnya, orang lain tak tahulah kan, orang lain tak tahu, tapi kita tahu, maka kita tidak solatkan jenazahnya. Contoh, adalah seorang ke apa ke,
terkenal dalam kehidupannya mengutuk Nabi. Contoh dalam kehidupannya memang buat benda zindiq. Zindiq ni apa? Zindiq ni benci Islam sangat lah. Keluar status FB-nya asyik ngata Nabi Muhammad je. Mencela dan sebagainya. Dia kata apa ni poligami ni semua aku tak mau ikut lah. Nabi ni sorry, dalam bab perkahwinan Nabi bukan contoh. Kalamnya macam tu lah. Maka orang ini mengucapkan lafaz lafaz kufur, dan kalau sekiranya dia melakukannya dalam keadaan sedar, murtad. Kalau dia melakukan dalam keadaan sedar, murtad. Kita tahu dia ni macam tu, tapi dia mati. Bila mati dia bawa balik kampung dia. So bila balik kampung dia, orang tak tahu siapa dan makcik mana tak. Betul, orang sana semayang lah, tapi yang mana tahu haram solat atasnya. Sebab jelas apa yang dilakukan itu benda yang macam disebut tadi, nifaq yang jelas dan zindiq. Walau muzhiran lil Islam, walaupun pakai tudung, walaupun konon-kononnya solat, nampak macam solat, tapi mulutnya tak pernah lekang daripada ngutuk agama Islam. Itu contoh. Madhahibul a'immatil arba'a annahu yusalla 'ala al-fasiqi wa innama tarkun nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'ala al-ghal wa qatl nafsi zajran lin-nas wa shalla 'alaihim as-sahabah. Mazhab yang empat secara umumnya salat atas fasik. Orang fasik disolatkan juga. Sesungguhnya Nabi SAW tak salat itu atas orang yang bunuh diri, atas orang yang menipu harta rampasan perang, atas dan sebagainya. Itu adalah zajran linnas, sebagai suatu nak bagi tahu orang ni Nabi tak salat sebab benda-benda yang dibuat tu. Qala an-Nawawi, perkataan Nawawi, mazhabul ulama kafatan salatu ala kulli muslim. Mazhab para ulama secara keseluruhannya solat atas setiap muslim, kata Nawawi. Qala Ahmad, man istaqbala qiblatana, siapa yang menghadap kiblat kami, maksudnya Islam lah. Wa shalla salatana, dan solat macam solat kami. Nusalli alaihi, kami solat atasnya. Wa nadfanuhu, dan kami tanam dia. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sallu ala man qal, kerana Nabi kata secara umum, solatlah di atas, solatlah kamu semua atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka di situ tadi kita sebut ada khilaf di kalangan ulama. Kalau tengok dalam mazhab Abu Hanifah, fazahab al-Hanafiyatu ila anna arba'atu la yusalli alaihim. Mazhab Abu Hanifah ada mayat-mayat yang tidak disolatkan. Antaranya al-burat, burah, orang yang burah kepada pemerintah Islam, burah. Alladzina kharaju an ta'atil imam, keluar daripada ketaatan imam tanpa hak, maka orang ni tidak disolatkan. Qutta'ut turuk, apa bahasa Melayunya? Qutta'ut tariq tu kalau kat padang pasir tu penyamun. Padang pasir, bila jalan kat padang tiba-tiba ada lanun padang pasir itu, qutta'ut tariq. So ini tidak disolatkan. Allazi yaslabuna al-marah amwalahum, iaitu mencuri harta benda orang dalam perjalanan. Zaman sekarang pergi highway, tayar pancet kena rompak. Ni lebih kurang. 3. Orang-orang yang membantu atas kezaliman hamba, biqahrihim wa ghasbihim, orang yang menolong bantu orang zalim, tidak disolatkan menurut mazhab Hanafi. Kemudian orang-orang yang mengangkat senjata, al-hirabah. Hirabah ni lebih kurang sama macam tadi. Hirabah maksudnya buat, kata Indonesia, buat amalan teror. Maksudnya mengganas Khawarij dan apa-apa sajalah. Mencuri, yang lebih teruk dipanggil apa? Merompak bukan? Maling Malaysia. Kalau mencuri dia curi saja. Ini dah lah curi pergi bunuh orang pula. Tu dipanggil apa?
Kan perompak dia ada apa nama, dia punya apa kategori tu kan. kalau dia curi terus belah. Okey, itu satulah. Yang kedua dah lah curi, pergi ikat pula, pergi bunuh. Ini lagi jahat lah daripada hak yang tadi tu. Puak-puak yang macam ni tidak disolatkan. Fahaula'i yaghsiluna wa la yusalli alaih. Mereka ni dimandikan tapi tak disolatkan. Mereka ni dimandikan tapi tidak disolatkan. Ihanatan lahum, sebagai penghinaan kepada mereka. Ihanatan lahum wa zajran li ghairihim. Dan nak bagi tahu ke orang lain, jangan buat perangai macam ni. Siapa buat perangai macam ni, kita tak solatkan jenazah dia. Mandi-mandi treban je. Tanam. Wa zahaba al-malikiyatu ila anna al-imam la yusalli ala man qutila fi haddin aw qisas. Al-Malikiyah pula menyatakan bahawasanya imam tidak salat, imam maksudnya pemerintah. Al-imam tidak menyolatkan orang yang mati kerana hudud ataupun qisas. Wa daliluhum, dalil mereka, Nabi SAW tidak salat atas mayat Ma'iz. Walam yanha anis salati alaih, tapi Nabi tak larang oleh, Nabi suruh oleh salat. Nabi sendiri tidak salat. Wa zahaba syafi'iyatu ila salati ala kulli muslim. Adapun Syafi'iyah salat atas semua orang. Mahma kana isyanahu wa fasqah. Tak kira lah fasik macam mana pun, teruk macam mana pun, mazhab Syafi'iyah salat. Salat atasnya. Berkata Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, al-marjum fi zina wal maqtulu qisasan wasailu wa baladi zina wal ghalu min al-ghanimati yaghsilun wa yusalli alaihim bila khilaf indana. Berkata Al-Imam Nawawi, al-marjum fi zina, orang yang direjam sebab zina, al-maqtulu qisasan, yang kena hukuman qisas, bunuh balas, kemudian anak zina, wal ghal, orang yang menipu dalam ghanimah, ambil harta ghanimah secara tipu, maka mereka ni dimandikan dan disolatkan tanpa ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada khilaf. Dalil mereka dalam Muslim, Nabi SAW salla ala al-marjum, Nabi salat atas mayat yang kena rejam. Dalam Bukhari riwayat Jabir, salla ala Ma'iz ba'da an rajamahu. Dalam riwayat Muslim ada dalam riwayat Jabir disebutkan salla ala Ma'iz, salat atas Ma'iz ba'da an rajamahu, lepas dia direjam. Salat jugalah. Qala al-Baihaqi al-qawlu jawaz as-salati ala kulli barr wa fajirin wa ala kulli man qala la ilaha illallah wa kullu man khalafa dhalika fa ahadithu dha'ifah. Kata al-Baihaqi, harus salat atas semua orang, baik ke fajir ke, salat. Wa ala kulli man qala la ilaha illallah, bagi setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sesiapa yang menyelisih benda ini, maka hadis-hadisnya semua dhaif, kata al-Baihaqi. Kata al-Baihaqi. Al-Hanabilah tidak salat atas semua muslim yang bermaksiat melainkan hak tipu, harta rampasan perang, dan juga bunuh diri tidak disolatkan. Fala yusalli alaihima al-imam, imam yang tak solat atasnya, dan naib imam tak solat atasnya. Maksudnya kalau presiden dan timbalan presiden pun tak semayang. Kalau Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri pun tak semayang atas jenazahnya. Baik. Berikutnya, termasuk orang fudala ini ulama. Maksudnya, kalau hak yang mati itu bunuh diri, hak yang mati itu orang fasik dan sebagainya, maka sebagian pandangan para ulama kata ulama tidak solat atas jenazahnya, tapi orang lain solat. Kalau ditambah lagi, kalau sekiranya ulama itu ada nama dan kedudukan. So, bila ada nama dan kedudukan, dia kalau solat akan memberi kredit kepada mayat. Tak. Apabila dia tidak solat, itu zajran, sebagai suatu peringatan kepada orang ramai, aku tak semayang jenazah macam ni. Tapi imam masjid biasa semayanglah. Sebahagian kata, kalau sekiranya dengan dengan tindakan, kalau ada orang alim itu tidak solat, akan membawa kepada mafsadah yang lebih besar, solat. Apa-apa pun dalam mazhab Syafi'i, baik ke dia, fajir ke dia, solat. Adapun dalil yang kata bunuh diri, hadis bab lah.
Hadis bab, iaitu hadis yang kita bacakan tadi. So itu tentang mayat yang disolatkan sama ada kena hukuman hudud ataupun qisas ataupun bunuh diri. Dan juga secara umum mayat-mayat yang asi, mayat-mayat melakukan kemaksiatan. Berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an fi qissati al-mar'ah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam cerita seorang wanita allati kanat taqummul masjidah. Fi qissatil mar'ah, pada cerita seorang makcik cleaner. Al-mar'ah kanat taqummul masjid. Taqummul masjid, taqummu maksudnya buang sampah daripada qumamah. Taqummu maksudnya buang sampah, cuci masjid. Itu maksudnya taqummu al-masjidah. Fasa'ala anha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi pun tanya tentang makcik cleaner ni. Faqalu, mereka kata, matat, dah mati dah wahai Rasulullah, dah meninggal dah. Faqala afala kuntum azantumuni, kenapa kamu tak bagi tahu aku? Kenapa tak bagi tahu aku? Faka'annahum sagharu amraha, seolah-olahnya mereka itu mengecil-ngecilkan kedudukan perempuan ni, mengecil-ngecilkan kedudukan makcik cleaner. Faqala, kata Nabi, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku mana kuburnya. Fadalluh, maka mereka pun tunjuk kubur makcik cleaner ni. Fasalla alaiha, Nabi pun solat atas makcik cleaner ni, atas kubur dia. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Wazada Muslimun summa qala inna hazihi al-qubura mamlu'atun zulmata ala ahliha. Sesungguhnya kubur ini mamlu'atun zulmatan, dipenuhi dengan kegelapan ala ahliha. Kubur ni dipenuhi kegelapan, maksudnya kubur ni gelap kepada ahlinya. Wa innallaha yunawwiruha lahum, dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan terang, mencahayakannya atau menerangkan bagi mereka, lahum bisalati alaihim, dengan salatku atas mereka. Bisalati alaihim. So hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebahagian ulama menyatakan tambahan Imam Muslim itu dalam riwayat Abu Hurairah, dia kata inna hazil qubur mamlu'atu zulmatan ala ahliha tu. Kubur ini dipenuhi dengan kegelapan atas penghuninya, dan Allah Ta'ala menerangkannya dengan salatku atasnya. Hazihi ziyadatu lam yukharrijha al-Bukhari. Dalam riwayat Bukhari tak ada lafaz tu. Dalam riwayat Al-Bukhari tidak ada lafaz tu. Li'annaha mudrajatun min marasili sabit kama qala Ahmad. Kerana tambahan itu mudraj. Tambahan itu mudrajah daripada marasil sabit, daripada mursal. Hadis-hadis marasil sabit kama qala Ahmad, sebagaimana yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah. Maksudnya dalam riwayat Al-Bukhari tidak ada tambahan sesungguhnya kegelapan kubur itu menggelapkan ahlinya, dan sesungguhnya Allah telah memberikan terang kepada mayat-mayat dalam kubur itu dengan salatku atasnya. Itu tambahan itu mudraj. Mudraj maksudnya apabila rawi meriwayatkan hadis, dia tambah perkataan dia. Sama ada tambah perkataan itu tafsiran kepada perkataan. Contoh dalam hadis terima wahyu tu Nabi, apa namanya, kana yatahannas fi ghari Hira. Ada Nabi bertahannus. Rawi kata at-tahannus ay ta'abbud. Tahannus maksudnya beribadat. Perkataan tambahan itu tambah rawi, mudraj. Ataupun hadis Abu Hurairah, sesungguhnya ummati dibangkitkan, yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, dibangkitkan pada hari kiamat ghurran muhajjalin, dia punya anggota wuduk tu bercahaya.
Dalam hadis tu kata, last kali tu, barang siapa yang nakkan cahayanya panjang, falyaf'al. Maka pertambahan siapa yang nak cahaya yang panjang itu mudraj. Mudraj daripada kalam Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis mudraj asalnya dhaif. Hadis mudraj asalnya dhaif. Tapi kalau sekiranya boleh diketahui yang mana mudraj, maka hadis tu, kalau sekiranya buang yang mudraj tu, dah sahih lah. Hadis tu sahih. Sebab tu sebahagian kata, contoh, hadis ini sahih melainkan frasa akhir. Contoh, hadis ini sahih melainkan perkataan akhir tu mudraj, dhaif. So tambahan itu dhaif. Tapi hadis itu sahih. So kalau boleh dibezakan, maksudnya kalau boleh dibezakan mana mudraj? Mudraj boleh jadi di awal hadis, boleh jadi tengah-tengah hadis, boleh jadi hujung hadis. So kalau boleh beza, ulama boleh bezalah. Macam mana nak beza mudraj? Maka di situlah ulama compare antara riwayat. Ulama compare riwayat. So bila compare riwayat, maka daripada situ boleh tahu riwayat ini adalah tambahan ataupun tak. So itu mudraj. So hadis ni selalu kita dengar dah. Hadis ni selalu kita dengar. Pertama, Nabi SAW ni tidak pernah membeza-bezakan orang. Tak pernah membeza-bezakan orang. Sama ada dia itu orang yang paling mulia ke dan sebagainya, ataupun pekerjaannya itu nampak macam remeh, hanya cuci masjid. Macam kita lah, tengok makcik cleaner tu macam tengok macam macam cleaner lah kan, macam tak ada nilai kan. Sehingga sebagai orang tengok makcik cleaner, dia tengkirnya makcik cleaner tu kan, punya hina sangat. Sedangkan Nabi SAW tak pernah begitu. Bahkan Nabi SAW bila dah lama tak nampak si perempuan ni tadi, Nabi tanya, mana dia? Sebahagian kata nama dia Ummu Mihjan. Mana dia perempuan ni? Sebahagian riwayat kata laki, rajulin. Tapi Al-Bukhari sebut birajulin, tapi Al-Bukhari komen dengan riwayat, tapi aku rasa laki, perempuan. So perempuan, hak yang mati ni perempuan. So Nabi tanya, mana dia? Apabila dia kata dah mati, Nabi kata, kenapa tak bagi tahu dia? Menunjukkan pentinglah. Tak kira lah siapa-siapa mati pun. Dan dia ni pula adalah yang mencuci Masjid Nabawi, Masjid Nabi. So Masjid Nabi kenal orang yang cuci masjid dia ni. Pahalanya besar lah. So apabila dia ni mati, ditanya dan mereka mati, dan dikata seolah-olahnya hampa melihat makcik ni macam tak ada nilai, lekeh sangat. Tunjukkan dia mana kubur dia. Maka mereka pun tunjuk dan Nabi pergi ke kuburnya dan Nabi solat atas jenazahnya yang telah pun ditanam. Berikutnya, dalil menunjukkan bahawasanya perempuan boleh bekerja. Perempuan boleh bekerja. Sebahagian ni perempuan. Sebahagian mungkin perempuan tak boleh kerja. Perempuan kerjanya duduk rumah saja. Ya, sebahagian pandangan ulama agak keras kepada perempuan. So dia kata perempuan tak boleh kerja. Tapi hadis ni menunjukkan sebaliknya. Hadis ni menunjukkan bahawasanya makcik cleaner ni kerjalah, dia tak duduk rumah. So dia kerja, maksudnya dia tolong cuci masjid, tolong buang sampah daripada masjid dan sebagainya lah, yang layak dengan pekerjaan membersihkan masjid lah. Buang sampah ke, apa-apa lah. Kalau zaman sekarang, vacuum, buang sawah, kan? Lap cermin, itu semua kerja cleaner lah. Yang itu adalah dalam Islam pekerjaan yang halal dan ianya mulia. Tambah pula cuci masjid pula tu, lagilah mulia tak? So perempuan boleh kerja. Kerja yang sesuai dengan dia lah. Kerja yang sesuai dengan perempuan. Banyak kerja yang zaman sekarang, kerja yang sesuai untuk mereka jadi cikgu. So mengajar kat sekolah, ramai perempuan. Memanglah, okey. Perempuan banyak jadi nurse.
Walaupun sekarang nurse lelaki dah bertambah ramai. Okeylah, bagus jugalah. Tapi perempuan bekerja sebagai nurse. Dalam hadis yang lain, dalam waktu perang, perempuan-perempuan dibawa dalam perang. Bukan angkat senjata, angkat kapal, angkat iodin. Kan? Maksudnya merawat tentera-tentera yang cedera. So, apa maksud merawat tentera yang cedera? Maksudnya, perempuan ni merawat tentera lelaki. Kan? So, boleh tak? Boleh tak perempuan merawat lelaki? Itu pun tak boleh faham. Susah sangat nak faham. Habis kat hospital? Nurse, doktor, boleh tak merawat? Oh, no. Saya nak doktor perempuan. Tak nak doktor lelaki. Oh, tak boleh. Saya nak doktor lelaki. Tak ada perempuan. Tak boleh. Kalau kita government kan, kita pergi klinik pakar, dia ada banyak doktor. Dan setengah kita boleh minta. Contoh dia macam kita nak check hernia kan. Dia nak tengok telur kita. Jadi kalau boleh kita nak lelaki. Tapi ada risiko. Kalau dulu kita rasa selamat. Tapi sekarang tak selamat kalau lelaki dengan lelaki. Jadi kita tersepit Ustaz. Sebab kita tersepit lah. Memang check hernia. Tapi yang tersepit kita. Bukan telur tersepit. Bukan masalah dia. Kalau dulu kita tak nak lah doktor perempuan tengok kita malu pula sebab aurat besar kan, kemaluan paling besar. Sorry. Aurat paling besar. Mughalazah. Tapi masalah dia kita risau sekarang ni. Kalau kita panggil doktor lelaki kan, tak selamat pula. Ada gay lah, LGBT. Jadi macam mana Ustaz? So, pilihan apa yang ada? Perempuan je lah kahwin terus dengan doktor tu. Itu isu kedua lah kan. Tapi balik kepada isu asal tadi. Maksudnya pada zaman Rasulullah SAW telah pun perempuan menjadi nurse. Maksudnya merawat kepada para jurid yang cedera dalam perang. Zaman Rasulullah juga ada hadis-hadis tentang perempuan serve makanan dan minuman. Maksudnya ada tetamu datang rumah, yang bawa makanan tu, yang serve tu isterinya. Ada hadis. Maksudnya tak ada halangan untuk perempuan bekerja yang melibatkan lain jantina. Dengan syarat, berikutnya baru datang syarat. Syarat-syarat maksudnya dengan adab lah. Dengan adab dan dengan benda yang perlu sajalah. Kalau dia darurat pun, ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu dengan kadarnya. Kalau dia nak cek hak bahagian peha sajalah. Begitulah maksudnya. Tapi apabila munculnya, kita bukan tak setuju. Maksudnya ada sebahagian kata, kita nak doktor perempuan hak merawat perempuan, hak doktor lelaki merawat lelaki. Itu pada asasnya lah. Tapi dalam alam realiti, doktor tak banyak. Hak doktor yang banyak, yang level biasa-biasa, maksudnya medical officer, itu banyak perempuan juga. Yang banyak pakarnya semua lelaki belaka. Hatta pakar ONG pun lelaki, bukan perempuan. Hatta pakar ONG yang paling pakar pun lelaki, bukan perempuan. So, tak timbul isu, tak timbul masalah. Tinggal lagi, jika sekiranya ada, okeylah kan. Jika sekiranya ada, dia ada doktor perempuan, yang doktor perempuan ni pun pakar, then okeylah. Tapi isu yang kedua tadi tu, tu isu lain lah. Itu isu lain lah. Tu kena buat rotan buat sebelah tu.
Ya, secara pengamalan, doktor ataupun nurse tidak akan masuk bersendirian dalam ward yang mana ward bersendirian. Ada seorang pesakit satu bilik. Nurse akan masuk, tak masuk seorang-seorang tutup pintu, dah. Dan doktor pun biasa kalau doktor masuk, dia akan ada nurse ikut. Kalau ada nurse masuk pun, kalau dia terpaksa masuk seorang pun, pintu akan langah terbuka. Maksudnya orang boleh nampak. Jika sekiranya ada pesakit buat perangai, ya, bukan tak ada, ada. Pesakit buat perangai. Duk pegang-pegang tangan nurse. So, itu biasanya nurse dinasihatkan datang berdua. Jangan datang seorang. Kalau ada perangai macam tu lah. So, sebenarnya tak ada isu dalam perubatan kita dekat Malaysia ni, macam kita sebut tadi. Tapi kita tidak menyatakan, kalau macam tu, okey lah, no problem. Tak. Maksudnya masing-masing masing-masing tahu kadar diri. Masing-masing tahu kadar diri. Kenapa bila masuk hospital je sangat menjaga, dekat luar tak jaga pun? Dekat luar tak jaga pun. Macam masuk hospital sibuk nak jaga batasan. Bila keluar tak elok je. Kan? Sama macam perempuan. Masuk masjid je, tutup tirai. Habis yang keluar langah tu. Bila dia keluar masjid, langah okey. Bila masuk masjid, kena tutup tirai. Oh, masjid ni kita tak ada tirai. Kenapa perempuan kalau kita tahu dia biasa free lepas tu kita separuh sini, pusat kan? Tapi bila akad nikah dia tutup pakai tudung, ada pula syarat sah nikah tu kena tutup aurat. Syarat sah nikah tak ada tutup aurat. Maksudnya tak ada. Maksudnya kalau dia tak tutup aurat pun, kalau ada lafaz ijab dan kabul, ada wali, ada saksi, sah lah. Sah. Tinggal lagi orang Melayu lah. Orang Melayu bila nak nikah dia bawa bertudung. Elok lepas dah nikah tu, macam tu lah. Buka tudung. Bapak kencing atau berak beko kan, dia panggil nurse. Sebenarnya itu tugas ahli keluarga yang penjaga, bukan tugas nurse. Bahkan ganjaran dia kan. Depends juga. Depends. Asalnya nurse buat. Dekat ward semua nurse buat. Masuk kat ward biasa. Kalau ward biasa, maksudnya ward biasa, patient boleh bergerak, maka patient buat sendiri. Itu biasa memang. ICU, CCU dan yang seumpama dengannya, yang mana pesakit tak boleh turun daripada katil, nurse buat. Nurse buat. Ward biasa buat sendiri sebab dia tak pakai pampers. Ward biasa, kalau pakai urine bag tu, CBD tu, urine bag, maka dia kencing je lah dalam urine bag tu. Dalam ICU memang nurse kena buat. Dan dalam ICU bukan setiap masa ada keluarga. Kemudian ada time lawat. So bila time lawat pun tengah hari sejam. Malam, petang mungkin panjang sikit. Bila hatta walau ada waktu time lawat pun, biasanya nurse akan buat lah. Di ICU. Di ward, ward memanglah. Ward kalau pakai paper tu maksudnya kalau ada family member. Sebab dalam ward biasa, family member boleh tunggu. Sepatutnya dia buat lah. Kalau dia tak reti, suruh nurse ajar dulu, lepas tu buat. Okey, berikutnya. Dalil menunjukkan bolehnya solat atas kubur. Dalil menunjukkan bolehnya solat atas kubur bagi yang tidak dan solat jenazah sebelum tanam. Bagi yang dan, selesai. Maka dia solat sebelum tanam. Dan dia solat kat masjid biasanya. Ataupun kat mana-mana lah. Bila bawa pergi kubur, yang mana dah solat, maka dia tidak solat sebab dia telah pun solat. Bagi yang datang lewat ataupun terluput ataupun yang tak tahu cerita, tiba-tiba seperti ni, Nabi SAW datang ke kubur perempuan ni tadi, cleaner ni tadi, dan Nabi solat atas kuburnya. Solat
jenazah hadir, bukan ghaib. Jenazah hadir kat depan, bukan ghaib. Dan inilah satu-satunya salat yang boleh dilakukan atas makbarah, atas perkuburan. Lain tak boleh. Lepas ada datang, lepas salat kat masjid, kemudian van jenazah bawa ke kubur. Waktu duha ni kita semayang ke duha ni, Allah kat kubur. Haram. Tak boleh. Sebab ada hadis. Tak boleh solat dekat makbarah, kubur dan bilik air. Tandas, tak boleh solat dalam tandas. Tak boleh solat dekat perkuburan. Maka kat kubur tak boleh solat, melainkan keadaan ni saja, iaitu takdan solat waktu sebelum tanam. Maka lepas tanam, kita sampai kat kubur, maka kita solat jenazah atas kubur. Lain tak boleh. Berikutnya, dalam masalah tempoh, ulama khilaf. Adakah tempoh yang dibolehkan salat atas kubur bagi yang tak ada ni, ataupun dia terbuka gitu saja? Ulama khilaf masalah ni. Oleh kerana tak ada dalil yang spesifik. Tak ada dalil yang spesifik. Maka sebahagian berpendapat sehingga mayat itu hancur. Kenapa sehingga mayat hancur? Kerana biasanya mayat dah hancur tu, orang pun dah tak ada semayang dah. Sebab dia lama kan dah hancur. Kalau mayat itu belum hancur maksudnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun pun mesti ada lagi. Maka bolehlah. Sebahagian berdasarkan ada riwayat disebut dalam Nabi salat dekat Al-Bara' ibn Ma'rur. Asy-Syafi'iyah kalau tengok hadis ni, dikata dalil ala sihhatis salati ala al-mayyit ba'da dafnihi mutlaqa. Mutlak. Maksud mutlak tu maksudnya sampai bila-bila. Maksudnya siapa yang belum dan, katalah dia, ya Allah dah meninggal bila? 5 tahun lepas. Ya Allah, awak tak beritahu. Mana kuburnya? Dia pun pergi kubur solat. Mutlak boleh. Al-may ba'da mutlaq. Sawa'un salla alaihi qabla dafni am la, sama ada telah pun disolatkan atasnya sebelum tanam ataupun tak. Wa ila hadha dhahab Syafi'i, dan itu kata Syafi'i, mazhab Syafi'i. Wa yadullu alahu aidan salatahu sallallahu ala al-Bara' ibn Ma'rur. Nabi pernah solat atas al-Bara' ibn Ma'rur al-Khazraji, fa innahu mata, dia mati dan Nabi sallallahu dekat Mekah. Falamma qadima salla ala qabrih. Maksudnya Nabi belum hijrah lagi. Kawan ni tadi Al-Bara' ibn Ma'rur. Al-Bara' ibn Ma'rur ni orang seorang sahabat Nabi yang antara dikatakan orang awal yang bai'ah dalam perjanjian Aqabah pertama. Orang pertama. Dan orang yang pertama solat menghadap ke arah kiblat. Dikatakan wallah dalam Hayatus Sahabat, dalam kitab yang menulis tentang sahabat lah. Oleh kerana dia ni dah kat Madinah dah, maka dia mati, Nabi belum hijrah lagi, Nabi ada kat Mekah. Kemudian Nabi pergi hijrah, kana zalika ba'da syahr, lepas sebulan. Maka Nabi lepas sebulan baru Nabi solat atas mayat kat kubur dia, iaitu kubur Al-Bara' ibn Ma'rur. Wa yadullu lahu aidan salatuhu sallallahu, dan Nabi pernah salat atas Ghulam Al-Ansari, seorang budak Ansar, alladhi dufina laylan, yang ditanam pada waktu malam. Dan Nabi tak sedar dia mati dan ditanam. Kemudian keesokan harinya Nabi solat. Sebagian kata dah 2 malam, sebagian kata dah 3 malam dah tanam, baru Nabi tahu dan Nabi solat. So ada kata 3, ada kata 2 malam, ada kata sebulan, ada kata, sebab tu Syafi'i kata mutlak. Mutlak, tak ada waktu, boleh saja. Tak ada had. Dah berkecil ke tak berkecil ke, boleh dalam mazhab Syafi'i, pandangan Syafi'i. Tapi mazhab lain, Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, maka mereka kata dalam sebelum mayat hancur. Macam mana tahu mayat hancur tak mayat hancur? Tanya orang kubur. Maksudnya tanya orang yang ada pengalaman, khibrah. Maksud orang yang tahu tentang keadaan mayat tu, kalau dah berapa lama akan jadi macam ni. Kalau begini-gini. So tanya mereka lah, aku tak reti. Dia alih ke mana?
kubur bertingkat dan sebagainya, macam kita dah sebut dah yang lalu, kalau tempat yang tak ada tanah, maka boleh tak dia korek macam dekat Saudi dan sebagainya lah. Kalau dia tak ada tanah, maka orang yang jaga kubur tu tahu mana kubur lama, mana kubur baru, maka dia yang tahu. So dia yang bagi tahu, okey, kubur ni boleh korek. So bila korek, tinggal tulang tu dialihkan, maka ditanam mayat baru. Hak tu dibincangkan dekat Malaysia dulu, kubur bertingkat. Tapi kubur bertingkat Malaysia tu tak tahulah implement ke tak, sebab tak tahulah, sebab sekarang Malaysia banyak tanah lagi kot. Sekarang belum lagi lah. Dan dia buat gambar rajah kubur bertingkat tu macam mana. Maksud mayat bawah tu dikorek tapi tak korek habis macam mana tah? Ataupun kubur baru tu dia akan yang mayat pertama tu lagi dalam, kemudian ada satu layer tu, kemudian ada mayat berikutnya lah, kubur bertingkat lah. Wallahualam lah. Asal satu kubur satu orang, macam kita sebut lah, satu liang satu orang. Tapi kalau ada keperluan, dua liang, satu liang boleh 2 orang, boleh 3 orang, boleh 4 orang. Dan kalau sekiranya perlu pula dah tanah dah tak ada dah, Syaimah duduk belakang. Kalau tanah tak ada, mayat banyak, maka buatlah kubur bertingkat. Dalam erti kata, depends lah, itu tengoklah negara punya fatwa lah. Sebab itu macam kita sebut dah yang lalu, tanah kubur tanah wakaf. Oleh kerana dia tanah wakaf, bukan milik kita. So bukan milik kita, sepatutnya batu nisan tu pun yang nak bubuh nama tu kenapa? Itu asalnya lah. Kan? Dah kalau dia bubuh nama, nanti ada katalah lepas 20 tahun, 30 tahun ni, so nak bubuh batu nisan, bubuh batu nisan. Ataupun dia tukar plate, mayat pertama Fulan bin Fulan, mayat kedua Fulan bin Fulan. So macam tengoklah, tak praktikal lah ada nama kan. Sebab orang rasa tu macam tanah dia. Orang macam tanah dia. Subuh nama lah, buat binaan, buat macam-macam. Ghulam Ansari ni tadi, Nabi salat atas mayat ni itu, dan juga hadis-hadis yang lain yang warid dalam bab ini disebut dalam kitab Al-Badrul Tamam itu, lebih kurang 9 sahabat Nabi yang mengisyaratkan tentang benda ni. Maksudnya tak ada waktu. Wallahu a'lam, mungkin kita boleh kata yang makul lah. Yang makul. Masuk makul apa dia? Yang masuk akal lah. Kalau dah kita tahu, meninggal dah bila? Dah 10 tahun lepas. Tak payahlah. Kan? Dan juga sebagian para ulama menyatakan orang yang ahli solat. Apa maksud ahli solat? Maksudnya orang yang pada ketika itu dia ada dah, dia tahu, maka dia solat lah. Dah tiba-tiba orang bukan kampung itu, bila balik kampung tiba-tiba tanya, imam tu mana? Oh, meninggal dah. Betul dia sibuk nak pergi sembahyang kat jenazah imam. Tak payahlah. Sebab dah selesai dah. So maksudnya jangan terlampau hulu sangat, dan jangan terlampau kata tak boleh. Boleh, tapi jangan hulu pula sampai dah 50 tahun, 40 tahun lah nak sibuk nak sembahyang atas kubur lagi lah. Doa je lah kan, atas mayatnya. Dan berdoa kepada mayat itu memberi manfaat kepada mayat. Berdoa kepada mayat bagi orang yang hidup memberi manfaat kepada mayat. So boleh doa, tak ada siapa larang tak doa. Dah itu Nabi sebut, dan Quran kata wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Assalamualaikum ya ahla diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nasallallahu al-afiyah, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kan doa kepada mayat. Kita disuruh doa kepada mayat. Lepas dah tanam tu doalah. Nabi kata ud'u li akhikum as-sabat. Doalah kepada saudara kamu ini as-sabat. Fa innahu al-ana yus'al, kerana sekarang dia disoal. Kerana sekarang dia disoal, maka sunnah
doa kepada mayat. Bukan sunnah sujud kepada mayat. Itu bid'ah. Yang boleh membawa kepada kesyirikan. Itu kuburiyun. Marah pula. Kata kuburiyun marah. Kalau doa kepada mayat, itu bukan kuburiyun. Kuburiyun tawaf kat kubur, jilat batu nisan, lap batu nisan, sujud dekat kubur, minta kepada mayat, menyembelih untuk mayat, semah darah untuk mayat, dan yang seumpama dengannya, berqasidah dekat kubur. Hak itulah kuburiyun. Ada berdoa dekat mayat, itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada apa nak tanya? Kalau ke peringkat melampau, hak ni kita kata bimbang takut nanti masuk dalam ratapan. Bimbang takut masuk dalam ratapan. Bukan maksudnya kita kata tak boleh sebab benda ni tak ada dalil pun. Maksudnya dia pergi kat kubur ayah, minta maaf lah, tak dapat sebab ada kat luar negara bapak mati bodoh. Tak pergi setiap kali pergi kubur hang sembang dengan bapak. Buat apa faedahnya? So tu tak ada faedah. Hak yang faedahnya doa lah kepada si mayat. Bukan duk bersembang-sembang dengan mayat. Hak bersembang kalau terlampau hulu sangat tu kena jumpa psikologis. Jumpa psikiatris. Ada orang dia sampai berbulan-bulan dia mati bapak dia. Berbulan-bulan dia tulis dalam Facebook, "Bapak, hari ni rindulah, dulu bapak selalu beli coklat. Setiap hari Isninnya bapak balik beli coklat. Hari ni hari Isnin, bapak tak ada." Itu gila namanya. Itu gila. Dan kalau dah bertahun-tahun dah hobi itu, memang maksudnya mungkin dia ada sikit masalah psikologi, depression, ataupun tak boleh menerima hakikat. Masih lagi apa orang kata, yalah, orang yang tak boleh nak move on. So benda ni tak disuruh. Kita boleh berkabung kat mayat ada tempoh. Hak biasa-biasa 3 hari cukup. 3 hari dah. Nak sedih-sedih 3 hari. Hak bini nak sedih 4 bulan cukup. Hak tu edah dia lah. Edah orang mati. So dalam tempoh tu nak sedih-sedih lah. Nak abang baliklah abang. Okey lah, tak apa lagi lah. Tapi after lepas dah edah pun tak habis-habis abang lagi, tak payah pergi cari abang baru. Wallahu a'lamu bissawab. Apa-apa pun jangan ni, Amalan baca Yasin. Amalan baca Yasin kepada mayat, hadis-hadisnya lemah. Hadis-hadisnya dhaif. Hadis-hadisnya tidak sahih. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang yang mati Yasin dan sebagainya. Walau dinyatakan oleh ulama untuk mempermudahkan mayat, untuk mempermudahkan keluar mayat, keluar roh, untuk memudah macam-macam, tapi tak ada dalil. Maksudnya tak ada dalil, maksudnya hadis dhaif. Okey, bila hadis dhaif, maka tak boleh sandar kat Nabi lah. Tak boleh sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yasin dibaca untuk orang hidup, untuk bagi peringatan. Ditunzira qauman ma, untuk beri kepada peringatan kepada yang hidup. Untuk bagi peringatan kepada yang hidup, bukan kepada orang mati. Orang mati nak doa kita. Orang mati nak doa kita. Itu pun kalau baca Yasin pun panjang dan sebagainya, baik doa kita disuruh doa. Doalah. Bila doa tu direct, sebut ya Allah ampunilah dosanya. Kalau baca Yasin tu baca Yasin, fahamnya pun tidak. Dia faham pun tak dia baca Yasin tu. Faham tidak apa ke benda sehari macam-macam lah. Dia baca untuk apa? Sehari baca pula macam-macam lah, merepek-repek. So
Islam mudah. So yang praktikal, Islam pun dah ajar yang praktikal. Allah sebelum Quran dah hadis sebut doalah kepada si mayat, maka doa kepada si mayat itu praktikal. Dan dengan mendoakan mayat itulah adanya hubungan emosi dengan kita yang orang mati. Kalau baca saja gitu, yo nak cepat pula tu. Baca gong habis. Punya nak cepat. Kau tak lamalah. So baca Yasin tidak sunnah. Baca Yasin tidak sunnah. Tak ada para sahabat yang lakukan demikian. Wallahu a'lam. Kalau ada pun yang lakukan demikian, hadisnya ada problem. Hadis ada problem. Kalau kita terima jadalan, kalau kita terima hadis itu makbul, diterima pun, maka yang riwayat asar yang disuruh bacakan Quran atasnya itu, maka dia bercanggahan dengan majoriti para sahabat Rasulullah. Majoriti para sahabat tidak lakukan dan Nabi sendiri tidak ajar demikian. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik.